Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sambung pula live untuk pengajian kitab Kifayatul Mubtadi, bahasan Al-Mutawhid. Jadi sebelum tu saya ingin mohon maaf kerana tadi ketika kita live bacaan zikir tahlil dan selawat tadi ada gangguan mic maknanya mic tak bunyi saya mohon maaf, saya pun tak perasan tadi. Jadi live tersebut kita batalkan lah. Live zikir tahlil dan selawat tadi kita batalkan sebab mic tak bunyi saya tak perasan tadi. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana yang telah saya iklan semalam, selepas mana kita adakan zikir tahlil dan selawat, kita terus adakan live yang seterusnya, yang kedua, iaitu live bacaan kitab Kifayatul Mubtadi, kitab yang membahaskan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni adalah satu ilmu membicarakan tentang membicarakan tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul. Kata Nabi, la tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak sah sesuatu amalan itu melainkan terlebih dahulu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bimbang, kita takut kita beramal selama ini, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, kita takut Allah Ta'ala tak terima disebabkan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak dapat tidak, marilah sama-sama kita mengaji ilmu tauhid, ilmu aqidah, supaya dapat mengesahkan iman kita, dapat mengesahkan amal ibadah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala ibadah kita. Dan kata Nabi lagi, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum mempelajari ilmu tauhid ini adalah fardu ain. Apakah yang dimaksudkan dengan fardu ain? Fardu ke atas tiap-tiap seseorang. Fardu ke atas tiap-tiap individu yang mukallaf. Barang siapa yang tidak mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, yang mana ilmu ini adalah ilmu fardu ain, termasuk ilmu fardu ain, maka setiap keripan matanya dikira berdosa. Jadi bahayalah orang yang tak mengaji ilmu tauhid ni. Okey. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan. Yang mana minggu lepas kita dah baca mukadimah. Jadi minggu ni kita masuk mula bicara, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang telah saya uraikan minggu lepas berkaitan dengan bismillah. Baik. Jadi kesempurnaan agama ada 3 perkara. Tuan Musnah kata di sini, kesempurnaan agama ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Yang pertama, sempurnanya agama itu kerana adanya Islam. Ada Islam. Yang kedua, iman. Sempurnanya agama ada iman, kerana ada iman. Yang ketiga, ihsan. Jadi 3 perkara ni mesti kena ada lah. Barulah dikatakan agama kita itu sempurna. Islam, iman dan ihsan. Ketiga-tiga perkara ini mestilah kena ada lah. Mestilah kena ada pada setiap orang. Barulah dikatakan agamanya adalah agama yang sempurna. Ini berertilah, Musnah kata lagi, ini berertilah seseorang yang sempurna agama ialah orang yang sempurna 3 perkara ini.
Tiga perkara mana? Islam, iman dan ihsan. Jadi seseorang tu yang nak kita katakan sempurna agama, mestilah kena ada tiga perkara ini. Apa dia? Islam, iman, ihsan. Barulah seseorang itu dikatakan sempurna agama dengan adanya tiga perkara itu. Baik. Kemudian Tuan Musannaf kata lagi, sekiranya tidak sempurna, sekiranya tidak sempurna salah satu daripada tiga ini. Tidak sempurna salah satu daripada tiga ini, iaitu Islam, iman dan ihsan, tak sempurna salah satu dia. Contohnya Islam ada, iman ada, ihsan tidak ada. Tak sempurna. Ataupun iman ada, ihsan ada, Islam tak ada. Jadi tak sempurna. Ataupun Islam ada, ihsan ada, iman tak ada. Maka tak dikatakan sempurnanya agama. Jadi dia nak sempurna mesti kena ada tiga perkara tadi. Islam, iman dan ihsan. Baik, sekiranya tidak sempurna salah satu daripada tiga ini, tiga perkara tadi itulah, belum sempurna lagi agama seseorang itu. Tu Tuan Musannaf kata. Kalau tiga perkara tu tak ada, maka tak dikatakan sempurna agama seseorang itu. Dia nak sempurna agama tu kena ada tiga tadi. Islam, iman dan ihsan. Tu tiga perkara tu kena ada. Baik, kemudian Tuan Musannaf kata lagi, kalaulah seseorang itu tidak mempunyai Islam, dia tak ada Islam, seseorang tu dia Islam tak ada, maka dinamakan dia kafir sekiranya daripada asal lah. Jika seseorang tu dia Islam tidak ada pada diri dia, maka dinamakan dia itu adalah kafir sekiranya daripada asal lah. Asal. Maknanya daripada dilahirkan terus kafir. Tu dia pun kafir lah sebab dia tidak ada Islam pada dia. Dia kafir daripada keturunan. Mak pak dia kafir, lahirkan dia pun kafir juga. Tu kafir daripada asal. Dan jikalau asalnya Islam, kalau seseorang tu asal dia Islam, dia dilahirkan dalam keadaan Islam, ibu bapa dia Islam. Kemudian Islam tu tercabut daripada dia, Islam yang ada pada dia tu, Islam keturunan tu tercabut daripada dia, maka dinamakan dia murtad. Murtad, na'udzubillah minha. Maknanya yang ni kafir tu baru saja, bukan kafir asal. Kafir asal tu macam orang kafir lah. Mak pak kafir, bila lahirkan anak pun kafir lah. Itu kafir asal. Kalau macam kes yang kedua ni, asal dia Islam. Mak pak dia Islam, keturunan dia Islam, dia dilahirkan dalam keadaan Islam. Kemudian Islam yang ada pada dia tu terkeluar, tercabut. Maka dinamakan dia murtad. Murtad maksudnya terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah minha. Kita minta berlindung dengan Allah daripadanya, daripada tercabut Islam. Okey, kemudian Tuan Musannaf kata lagi, dan sekiranya seseorang itu tidak mempunyai iman. Seseorang tu tidak ada iman. Yang tadi tidak ada Islam. Yang ni pula seseorang itu tidak ada iman, maka dinamakan dia munafik. Orang yang tak ada iman ni kan nama dia munafik. Nama dia munafik. Iman tu apa dia? Iman tu maksudnya kepercayaan kepada Allah, Rasul. Iman hak 6 tu lah. Allah, Rasul, kitab, malaikat semua tu lah sampai qadar dan qadar. Kalau orang tu iman dia tidak ada, maka orang tersebut dinamakan munafik. Dan Tuan Musannaf kata lagi, dan sekiranya seseorang itu tidak mempunyai ihsan, ihsan tidak ada pada seseorang itu, maka dinamakan dia fasik. Tu. Maknanya kena ada tiga-tiga tu, barulah dikatakan sempurna agama seseorang itu. Tiga perkara tadi, Islam, iman dan ihsan. Kalau tidak ada salah satu pun tak dikatakan sempurna agama seseorang. Tu, kalau tidak ada Islam, dinamakan kafir.
Kalau asal dia Islam, kemudian dia terkeluar Islam, dipanggil murtad. Kalau tidak ada iman, dipanggil munafik. Kalau tidak ada ihsan, dipanggil fasik. Jadi pastikan kita ni ada 3 perkara ini, iaitu Islam, iman dan ihsan. Baik, kemudian Tuan Musoneh nak hurai pula, apakah yang dikatakan Islam, apakah yang dikatakan iman, apakah yang dikatakan ihsan. Tuan Musoneh nak hurai pula. Okey. Erti Islam. Yang kata Islam tu apa dia? Islam kita mengaku kita orang Islam. Yang kata Islam tu apa dia? Apakah maksud Islam? Apakah pengertian Islam? Arti Islam. Islam ialah menerima zuhir. Terima secara zuhir, secara luaran, zuhir. Seseorang, Islam ialah menerima zuhir seseorang akan sekalian hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang membawa datang akan hukum-hukum Allah tadi tu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hukum-hukum di dalam bahagian ibadah, muamalah, munakahah dan jinayat. Bahawa bertutur seseorang dengan 2 kalimah syahadah, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dikatakan Islam, diterima secara zahir. Apa yang dibawa oleh Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala terdiri daripada hukum-hukum, dia terima secara zahir, dia tak bangkang, dia terima. Hukum-hukum itu terdiri daripada beberapa bahagian. Yang pertama bahagian ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, korban dan sebagainya lah. Itu bahagian ibadah. Salah satu hukum yang dibawa oleh Rasulullah daripada hukum tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian yang pertama, bahagian ibadah. Bahagian ibadah. Yang kedua pula, hukum yang datang daripada Allah itu adalah bahagian muamalah. Muamalah ini adalah hubungan kita dengan manusia, sesama manusia lah. Sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang, jual beli dan sebagainya. Berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Itu bahagian hukum yang kedua yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bahagian yang ketiga daripada hukum tersebut adalah hukum munakahah. Munakahah ni bab nikah kahwin, cerai, tolak dan sebagainya lah berkaitan nikah kahwin ni. Tu bahagian yang ketiga, hukum daripada Allah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita. Dan yang keempat, jenayat. Jenayat juga salah satu hukum daripada hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang dibawa tu dengan maksud yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita. Hukum-hukum yang datang daripada Allah. Jadi kesemua hukum ini kita kena terima, kita tak boleh bantah, kita kena terima secara zahir. Bab ibadah kita kena terima, semua itu daripada Allah. Bab muamalah kita kena terima, semua itu daripada Allah. Hukum hakam semua tu, munakahah, bab nikah, kahwin, cerai, tolak dan sebagainya daripada Allah. Bab jenayah, hukum hudud, qisas dan ta'zir dan sebagainya lah. Bab jenayah tu semuanya hukum daripada Allah. Satu pun kita tidak boleh tolak. Satu pun kita tidak boleh tolak. Maka bila kita terima hukum-hukum ini yang dibawa oleh Rasulullah, kita terima secara zahir, maka orang itu dipanggil orang Islam. Tetapi kalau kita tolak salah satu daripada hukum-hukum ini, na'udzubillah min zalik, kita takut Islam kita tu tercabut. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita kena terima bab muamalah, bab ibadah kena terima, bab muamalah kena terima, bab munakahah kena terima, bab jenayah pun kena terima. Jangan tolak mentah-mentah. Contohnya dia kata hukum hudud. Bab hudud lah selalunya isu panas. Dia kata
hukum hudud ni tak sesuai zaman sekarang, tak boleh dilaksanakan, seolah-olah dia pelekehkan hukum tersebut, sedangkan hukum tersebut adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak mampu buat tak apa, tak salah. Tapi jangan pelekeh, jangan mempertikaikan hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima secara zahir. Kalau tak mampu buat tu cerita lain. Ini masalah kita tolak bulat-bulat. Kita kata tak sesuai, tak boleh buat. Hukum ni hukum lapuk, undang-undang lama. Undang-undang zaman unta dia kata. Tak boleh, itu mempelekehkan hukum Allah, menghina hukum Allah. Kita takut, kita bimbang Islam yang ada pada kita itu tidak ada lagi. Na'udzubillah min zalik, kita minta berlindung. Jadi kena terima empat-empat tadi. Hukum tersebut adalah daripada Allah. Barulah seseorang itu dipanggil Islam. Okey, jadi terima keempat-empat hukum tadi itu dengan bertutur, dengan kita berkata ataupun dengan seseorang itu berkata dua kalimah, mengucap dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita Islam ni memang lahir-lahir terus Islam, tak payah mengucap. Tapi ada juga ulama mengatakan seumur hidup kita kena ucap juga sekali. Ucap juga sekali. Walaupun keturunan kita Islam. Yang kata seseorang itu kena mengucap dua kalimah syahadah, barulah dikatakan Islam itu khusus bagi orang kafir. Orang yang asalnya kafir, yang nak peluk Islam, yang nak masuk Islam, mestilah, wajiblah kena mengucap dua kalimah syahadah. Kerana ia adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5 tu. Mesti kena ucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena ucap macam tu. Tu. Barulah dia tu dikatakan Islam. Tu. Apabila dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka bila dia Islam, kemudian apabila dia Islam, maka dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum ini terhapus. Maknanya Tuhan tak kira. Dia orang kafir yang masuk Islam seolah-olah bayi yang baru dilahirkan, tidak ada sebarang dosa. Tu. Allah Ta'ala ni maha pengampun. Allah Ta'ala maha penyayang. Dia tak kira lah dosa-dosa yang dia buat sebelum dia Islam tu. Dia bunuh orang ke, dia berjudi ke, dia berzina ke, minum arak ke. Tuhan tak kira, Tuhan hapus semua kesalahan dia. Bila dia peluk Islam, seolah-olah dia itu adalah bayi yang baru dilahirkan, tidak ada sebarang dosa. Itulah kelebihan Islam. Baik. Kemudian setelah mana dia mengucap, maka dia tu dikatakan orang Islam, walaupun dia bangsa dari India, bangsa Cina, lain pada bahasa Melayu lah. Jadi India tu bangsa lah, Hindu tu agama dia. Jadi dia bangsa Hindu, bangsa India, cakap India, tapi dia Islam. Maka diwajibkan ke atasnya solat, puasa dan perkara-perkara lain yang wajib lah ke atas dia kena buat. Jadi dosa sebelum dia Islam tu Allah Ta'ala tak kira, Allah Ta'ala hapuskan, tak kira. Seperti mana dia tu baru bayi yang baru dilahirkan, bersih, tidak ada dosa. Baik, dan jadi bab orang kafir masuk Islam ni, jikalau ada seseorang kafir tu nak masuk Islam, dia datang jumpa kita lah, contoh. Dia datang jumpa kita, dia menyatakan hasrat dia nak masuk Islam. Jadi apakah tindakan kita ketika itu? Janganlah. Kita terus kena ajar masa tu juga. Masa dia minta nak masuk Islam tu, masa tu juga kita kena ajar dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kena ajar dia. Jangan kita kata tunggu Ustaz nak pakai baju lah. Kita nak bawa dia pergi pejabat agama lah apalah. Jangan. Kerana dosa dia tu di antara masa kita pakai baju, masa kita nak bawa dia tu ke pejabat semua tu, dosa kafir dia tu kita tanggung. Seolah-olah kita bersetuju, kita redha dengan kafir dia tu. Jadi apabila dia menyatakan hasrat untuk masuk Islam,
terus kita ajar dia. Walaupun kita tak pakai baju masa tu. Orang lelaki lah kan. Kalau perempuan tak boleh lah. Perempuan ni kena tutup jugalah aurat. Maknanya kita tu dalam keadaan tutup aurat lah. Kan? Tak ada terus, kena ajar terus. Tapi kalau kita kat dia, kat kafe tu, tunggu sebentar, jom nanti kita kita pergi pejabat agama ataupun kita nak masuk dalam rumah sekejap nak pakai baju dan sebagainya. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan tu. Si kafe tadi tiba-tiba ajar dia datang pada waktu tu. Maka kita tanggunglah dosa dah. Na'udzubillah min zalik. Dosa kafir dah tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi pastikan bila ada seseorang kafir yang datang untuk menyatakan hasratnya untuk memeluk Islam, kita terus kena ajar dia. Mengucap. Terus kena ajar dia. Lepas tu barulah bawa dia pergi pejabat agama untuk pendaftaran dan sebagainya lah. Untuk merekodkan kata dia tu Islam. Okey. Tu cara lah. Baik, kemudian kita masuk sikit lah. Berkaitan dengan rukun Islam. Baik, rukun Islam ada 5 perkara lah. Rukun Islam ada 5 perkara. Baik, jadi rukun Islam ni dinamakan rukun majazi. Rukun majazi. Majazi tu maksudnya pinjam kata nama. Nama saja kata rukun. Yang sebenarnya rukun ni kalau kita tak buat satu, rosak habis. Tu kata rukun yang sebetulnya. Contohnya seperti rukun iman. Ada 6 kan. Kalau contoh kita tolak satu, kita tak percaya kepada qada dan qadar, habis rosak iman kita, tidak ada iman, kafir lah. Tapi rukun Islam tak. Kalau dia tak buat satu, contoh dia tak semayang, sedangkan semayang 5 waktu itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Dia tak semayang, adakah dia Islam dah hilang? Adakah Islam dia tu tercabut daripada dia? Tak cabut, dia cuma berdosa saja. Selagi mana dia tak i'tikad kata sembahyang itu tak wajib ke atas dia. Kalau dia i'tikad kata sembahyang 5 waktu itu tidak wajib ke atasnya, hanya wajib ke atas orang-orang yang berlebay sahaja, orang-orang masjid saja. Maka kalau dia i'tikad macam tu, barulah Islam itu terkeluar daripada dia. Sebab nak terkeluar Islam ini dengan 3 perkara. Dengan i'tikad, dengan perkataan tu macam mana? Dihina Nabi, dia hina undang-undang Allah, dia hina Allah dan sebagainya, boleh terkeluar daripada Islam. Dan lagi satu dengan perbuatan, dia pergi sembah tokong, sembah itu, sembah ini, boleh terkeluar daripada Islam. Jadi jaga-jagalah 3 perkara tadi. Islam ini boleh tercabut daripada kita dengan sebab 3 perkara. Yang pertama dengan sebab i'tiqad. Dia i'tiqad kata sembahyang subuh tidak wajib ke atasnya, hanya wajib pada orang-orang masjid. Tu. Dan yang kedua, terkeluar Islam dengan sebab perkataan. Dia hina Nabi, hina Quran, hina hadis, hina orang yang mengajar ilmu, hina agama Allah, hina undang-undang Allah, mengatakan undang-undang Allah tidak relevan, tidak sesuai zaman sekarang dan sebagainya. Dia berkata macam tu, boleh terkeluar daripada Islam. Dan yang ketiga, dengan sebab perbuatan juga boleh terkeluar daripada Islam. Disembah tokong, sembah matahari, sembah pokok dan sebagainya. Jadi hati-hati lah. Jadi rukun Islam ni, yang perkataan rukun itu di sini dinamakan rukun majazi. Rukun pada pinjam kata nama sahaja, rukun. Baik. Bukan rukun hakiki. Kalau rukun hakiki ni seperti rukun sembahyang 13. Kita tak buat satu, contoh dia kita tak baca Fatihah. Sah tak sembahyang? Tak sah. Habis rosak sembahyang. Tak buat satu, lingkup semua. Begitu juga rukun iman. Kita tak percaya satu, habis rosak iman kita. Tapi kalau rukun Islam tak. Kita tak buat satu. Contohnya kita tak sembahyang. Tak keluar lagi. Islam tu tetap ada. Cuma berdosa besar. Sebab dia tak sembahyang. Dia ingkar perintah Allah. Tapi kalau selagi mana dia tak i'tiqad lah. Kalau dia i'tiqad kita sembahyang tak wajib atas dia, maka barulah Islam itu terkeluar daripada dia. Baik, rukun Islam ada 5 perkara lah. Yang kata rukun ni kerana 5 rukun Islam itu ialah perkara yang penting dalam Islam. Sebab apa dinamakan rukun Islam? Sebab
Rukun Islam yang 5 ni adalah perkara-perkara yang penting dalam Islam. Sebab tu dipanggil rukun. Jadi rukun pada Islam ini dipanggil rukun majazi sahajalah. Rukun majazi. Apakah yang pertama daripada rukun-rukun Islam itu, yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Seperti mana yang saya sebut tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah rukun Islam yang pertama. Bagi orang kafir yang nak peluk Islam, mestilah kena mengucap 2 kalimah syahadah tadi. Tu. Ni yang rukun-rukun. Baik. Ni berlaku juga pada pengantin yang nak kahwin tu. Kadang-kadang mengucap pun tak tahu setengah tu. Berlaku benda ni. Istighfar pun tak tahu. Teruk sangat. Istighfar pun tak tahu. Mengucap pun tak tahu. Sedangkan itu adalah perkara yang penting. Perkara asas. Takkan yang tu tak tahu. Macam mana kita semayang selama ni? Macam mana kita beribadat selama ni? Mengucap pun kita tak tahu. Istighfar pun tak tahu. Macam mana tu nak kahwin tu? Tu. Kadang-kadang imam dia nak test imam ataupun yang akad nikah tu nak test. Nak test si pengantin tu. Suruh istighfar. Suruh yang asas-asas yang basic-basic je. Itu pun ada setengah tak tahu istighfar macam mana. Padahal astagfirullah tu lah. Mengucap pun tak tahu macam mana. Ada juga kes yang berlaku macam tu. Tapi tera tu punyalah jahil. Na'udzubillah min zalik. Itu yang pertama, rukun-rukun Islam. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah sembahyang. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu setiap hari, sehari semalam. Sembahyang ni, kalau kita tengok kisah Isra' Mi'raj, ada 50 waktu. Tapi telah dikurangkan oleh Allah sehingga tinggal 5 waktu. Dia panjang, kisah dia panjang lah. Kita cerita secara ringkas. Ada 50 waktu. Kemudian Allah Ta'ala kurangkan sehingga tinggal 5 waktu saja. Tapi pahala dia seolah-olah kita mengerjakan 50 waktu. Itu besarnya. Buat sikit dapat banyak. Siapa tak mahu kan? Contohnya macam kita bisnes lah. Buat kerja sikit dapat duit banyak. Siapa tak mahu? Begitu juga semayang. Jadi rugilah. Siapa yang tinggal semayang ni rugi. Sebab pahala dia 5 waktu kita buat sehari semalam, seolah-olah kita semayang 50 waktu. Okey. Itu rukun Islam yang kedua adalah sembahyang 5 waktu. Yang tu wajib. Wajib syarak lah. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang siapa yang meninggalkannya, barang siapa yang melakukannya, diberi pahala dan dijanji siksa apabila meninggalkannya. Sebab dia wajib syarak. Syarak undang-undang Allah. Hukum untuk tekan kita wajib sembahyang. Baik. Kemudian yang ketiga daripada rukun-rukun Islam adalah puasa di bulan Ramadan setiap tahun. Jadi di bulan Ramadan 30 hari tu kita wajib kena puasa lah. Wajib kena puasa kecuali ada beberapa lah golongan yang diharuskan berbuka puasa lah. Antaranya orang yang bermusafir. Itu antaranya lah. Dan antaranya lagi orang yang sangat tua yang tak mampu berpuasa dah, ataupun orang yang berpenyakit tak mampu nak berpuasa, dibolehkan berbuka, tetapi kena qada lah. Dia ada juga. Dan wanita, banyak lagi lah bab puasa tu, kena tengok bab puasa lah, tengok bab fiqh bab puasa. Dalam tu dia detail lagi lah. Cuma nak bagi tahu di sini, yang ketiga daripada rukun Islam tu adalah berpuasa di bulan Ramadan setiap tahun. Setiap tahun lah. Kemudian yang keempat daripada rukun Islam adalah memberi zakat. Dengan maksud menunaikan zakat, membayar zakat. Sama ada zakat fitrah. Zakat sebelum, dalam bulan puasa tu lah, zakat fitrah. Zakat diri kita. Zakat diri kita masing-masing. Kemudian ataupun zakat harta. Zakat harta, zakat ternakan. Tu. Apabila cukup haul dan nisab dah, kena bagi zakat. Dan yang kelima, rukun Islam adalah mengerja
mengerjakan haji ke Baitullah, Baitullahil Haram yang terletak di Mekah bagi orang yang kuasa. Kuasa di sini dengan maksud mampu. Kemampuan ada 3 lah di sini. Bagi orang yang nak menunaikan haji ke Baitullahil Haram, iaitu rukun Islam yang kelima, dia ada bagi orang yang kuasa, maksudnya orang yang mampu. Mampu di sini dia ada 3. Mampu dari segi ada keuangan pergi dan balik, dan mampu dari segi ada kesihatan, dan mampu dari segi ada kenderaan untuk pergi dan balik, iaitu kapal terbang lah. Jadi dia ada kena 3 ni. Kalau duit ada, tidak sihat, kenderaan ada, tapi sihat tak, sakit, duk sakit. Duit ada dah tapi sakit, tak boleh juga, dah tak termasuk di dalam kata mampu. Ataupun dia duit ada, sihat ada, kenderaan tidak ada, kapal terbang tak boleh nak pergi musim Covid contohnya, tak boleh juga. Ataupun sihat, tubuh badan sihat, kapal terbang ada, kenderaan ada, duit pula tak ada. Duit tak ada. Duit tak ada nak pergi je lah. Tak termasuk dalam kata mampu pergi menunaikan haji ke Baitullah. Jadi kena ada 3 tadi lah. Kena ada kemampuan dari segi ada wang ringgit, ada perbelanjaan pergi dan pulang. Kemudian ada kesihatan, sihat tubuh badan. Dan yang ketiga, ada kenderaan pergi dan balik, iaitu kapal terbang lah. Zaman sekarang adalah kapal terbang. Baik, jadi okey, sikit lagi. Kemudian kita masuk pula, Tuan Musannaf kata erti iman. Islam tu habis lah. Yang kata erti Islam, kita dah hurai lah. Islam tu apa dah? Bermula daripada ta'rif dia dan rukun-rukun dia, Islam. Jadi setiap orang kena ada 3 ni. Islam, iman, ihsan, barulah dikatakan sempurna agama seseorang itu. Kemudian yang kedua pula adalah iman. Iman. Baik, iman ni, apa arti iman? Yang kata iman tu apa? Saya beriman. Iman tu apa dia? Iman ialah membenar hati. Hati itu benar, percaya. Benar hati seseorang akan sekalian barang yang membawa datang oleh Rasulullah SAW. Barang ni hukum lah. Segala hukum yang dibawa datang oleh Rasulullah, yang mana hukum tersebut daripada Allah, maka hati kita kena benar. Hati kita kena terima. Hati kita kena percaya. Itu dimaksudkan dengan iman. Daripada sekalian hukum-hukum yang kata barang yang membawa datang oleh Rasulullah tu apa dah? Barang tu. Bukan gula kopi tak. Daripada sekalian hukum-hukum. Daripada amalan zahir. Daripada bahagian ibadah. Kita kena terima. Hati kita kena percaya. Hati kita kena terima bahawa amal-amal ibadah ataupun amalan zahir terdiri daripada ibadah. Sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya itu semua itu daripada Allah. Dan hati kita kena benar. Amalan-amalan zahir seperti muamalah, hukum jual beli, zakat, jual beli, pajak gadan dan sebagainya lah, berkaitan dengan manusia tu. Hukum tersebut jual beli semua tu daripada Allah. Dan hati kita kena benarkan bahawa hukum munakahah, bab nikah, kahwin, cerai, tolak dan sebagainya tu, semua tu hukum daripada Allah. Dan kita kena benar juga, hati kita kena benar bahawa hukum jenayah, bab qisas, hudud dan sebagainya tu, hukum tersebut semuanya daripada Allah. Hati kita kena benarkan, hati kita kena terima. Itulah dikatakan iman. Dan sekalian hukum-hukum di dalam amalan hati. Bukan kata hukum amalan-amalan zahir saja. Yang 4 tadi apa dia? Ibadah, muamalah, munakahah, jenayah, bukan yang tu saja. Malah amalan-amalan yang melibatkan hati juga kita kena terima. Hati kita kena terima, iaitu daripada bicara sifat-sifat mahmudah. Jadi hati kita ni ada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Sabar antaranya, ingat mati, bersyukur dan banyak lagi lah. Yang ni bicara dalam kitab tasawuf. Dan sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh syarak.
Antaranya hasad dengki, takabur, riak dan sebagainya. Yang bicara dan yang dibicarakan dalam kitab tasawuf. Semua tu kita kena terima. Kena terima kata hukum-hukum tersebut daripada Allah. Sama ada hukum sifat-sifat terpuji, hukum berkaitan dengan sifat-sifat yang dicela, semua tu daripada Allah. Dan kita kena terima juga daripada cerita-cerita yang ghaib. Cerita-cerita yang ghaib, hati kita kena benarkan. Hati kita kena percaya. Contoh dia seperti hari kiamat. Cerita bab hari kiamat kan. Semua tu hati kita kena benarkan. Sesungguhnya perkara itu adalah benar. Hari kiamat ni adalah benar. Hati kita kena terima. Hati kita kena benarkan. Syurga, neraka, semua tu hati kita kena terima, benarkan. Dan lain-lain lagi lah. Berkaitan dengan hari akhirat. Sirat, titian sirat, mizan, pada mahsyar dan sebagainya. Jadi hati kita kena terima. Hati kita kena benarkan. Barulah dikatakan seseorang itu ada iman. Ada iman. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya sekadar ini dulu untuk pengajian kitab Kifayatul Mubtadi, bicara bab ilmu tauhid. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala terima amalan kita, yang Allah Ta'ala tetapkan iman kita sehinggalah kita mati, sehinggalah kita masuk syurga insyaAllah. Jadi sebelum kita akhiri live pada pagi ini, saya nak baca satu hadis berkaitan dengan kelebihan ilmu. Berkaitan dengan kelebihan ilmu. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man a'ana talibal ilmi a'tahu Allahu kitabahu bi yaminih. Wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabba al-anbiya. Wa man ahabba al-anbiya kana ma'ahum. Wa man abghadha talibal ilmi faqad abghadha al-anbiya fajazauhu jahannam." Artinya sesiapa yang menolong, sesiapa ni tak kira siapa lah. Sesiapa yang menolong orang yang menuntut ilmu, kita tolong orang yang tuntut ilmu. Tak kira lah tolong dari segi apa pun. Tolong hantar dia pergi mengaji ke, tolong bagi belanja kat dia ke, tolong mudahkan urusan dia ke. Tak kira lah tolong apa pun, tak kira sesiapa pun. Sesiapa yang menolong orang yang menuntut ilmu, ia akan menerima rekod catatan amalan hidupnya melalui tangan kanan. Tu yang kita nak. Di akhirat esok, kita takut sekali, takut kita terima suratan amalan belah kiri. Itu takut. Ataupun terima suratan tu daripada belah belakang. Yang tu kita takut, kita tak mau. Kita nak terima amalan, suratan amalan kita tu daripada tangan kanan. Jadi antaranya adalah orang yang membantu, orang yang menolong orang yang menuntut ilmu akan terima suratan amalannya di sebelah kanan. Kita akan dapat belah kanan. Jadi tolonglah, pekat-pekatlah bantu orang yang menuntut ilmu. Semua ada bagi duit ke, mudahkan urusan dia, pergi hantar dia pergi mengaji dan sebagainya. Kita sarah dia, insyaAllah. Di akhirat nanti kita akan terima amalan, suratan amalan kita dengan tangan kanan. Dan sesiapa yang berkasih sesiapa yang kasih terhadap orang yang menuntut ilmu, dia kasih, sayang sangat dia daripada dengar saja orang menuntut ilmu agama ni, dia sayang. Anggap sebagai sayang lah, dia sayang sungguh. Tu. Seolah-olah dia sayang anak dia tu lah. Dia sayang sungguh. Dengar saja orang tu menuntut ilmu, dia rasa sayang, rasa kasih. Sesiapa yang kasih terhadap orang yang menuntut ilmu, maka sesungguhnya ia kasih kepada Nabi-Nabi. Seolah-olah dia kasih kepada Nabi. Kita kasih kepada orang yang mengaji ilmu agama, seolah-olah kita kasih kepada Nabi. Kepada Nabi. Kemudian sesiapa yang kasih kepada Nabi, ia akan dapat bersama-sama dengan Nabi atau mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Jadi orang yang kasih kepada Nabi ni akan mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Kalau orang yang benci Nabi, dihina Nabi di dunia, maka orang tersebut tidak akan sekali-kali bersama dengan Nabi di akhirat nanti. Malah syafaat Nabi pun dia tak dapat. Sebab apa? Sebab dia rajin hina Nabi. Dia hina Nabi, dia benci Nabi. Tu.
Jadi kita macam mana kita nak kasih kepada Nabi? Dengan kita kasih kepada orang yang menuntut ilmu. Dia seolah-olah kita kasih kepada Nabi. Siapa yang kasih kepada Nabi, nescaya dia akan bersama-sama dengan Nabi ataupun mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Kemudian sesiapa yang benci atau tidak merasai hendak menolong orang yang menuntut ilmu, dia tak rasa sikit pun nak bantu orang yang menuntut ilmu tu. Tak rasa nak tolong pun. Tak rasa nak bagi duit pun. Tak rasa nak memudahkan urusan penuntut ilmu pun. Tak rasa pun macam tu. Maka sesungguhnya ia telah membencikan Nabi-Nabi. Dia seolah-olah dia benci Nabi. Sebab dia tak rasa nak tolong orang yang menuntut ilmu. Dia tu seolah-olah benci Nabi. Orang macam tu. Maka balasan untuk mereka ialah neraka Jahannam. Na'udzubillah. Ni adalah hadis Nabi. Hadis Nabi nah. Na'udzubillah. Kita minta berlindung daripada perkara tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi marilah sama-sama kita mengaji ilmu akidah ni. Penting lah. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak sah amal ibadat kita melainkan terlebih dahulu kita mengenal Allah. Jadi setakat itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah minggu depan hari Jumaat kita sambung pula pada rukun iman. Ada 6 perkara lah, itu tajuk dia. Rukun iman ada 6 perkara. InsyaAllah hari Jumaat minggu depan, selepas kita buat zikir tahlil lah, insyaAllah kita akan adakan pengajian tauhid insyaAllah. Jadi setakat itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.